إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yang mana kita masih berada di dalam nikmatul Islam, beragama dengan agama Islam yang penuh dengan rahmat, maghfirah, keampunan, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rahmat di dalam agama Islam kita ininya yang Allah Taala beri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Ta'ala beri kelebihan kuamprasa yang sakut dengan tempat, yang sakut dengan masa, sakut dengan tempat sepertinya di Mekah, di Madinah, dan juga pada tempat-tempat yang lain yang adanya sebut kelebihan itu melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan juga kelebihan masa yang Allah Ta'ala beri, satu masa ada kelebihan tak sama dengan masa yang lain. Allah Ta'ala beri masa pada bulan Ramadan, itu adalah masa yang ada kelebihan yang banyak. Beri beberapa hari yang ada kelebihan, sama ada kelebihan khusus ibadat puasa, khusus ibadat semaya malam dan juga sebagainya. Kita masih berada di dalam bulan Rajab, salah satu bulan daripada bulan haram yang diharamkan oleh Allah Ta'ala sekalian. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan di sisi Allah Ta'ala semuanya 12 bulan. Semenjak Allah Ta'ala ciptakan langit bumi ini, dan juga daripada 12 bulan itunya ada 4 bulan sebagai dinamakan bulan haram, Ashhurul Hurum, yang mana di dalam bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala yang kata fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan itu. Maksud katanya, kezaliman ataupun maksiat, kejahatan yang kita buat pada 4 bulan haram ini, dosa dia tu gana lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain apabila kita buat maksiat dan juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan kebaikan yang kita buat.
Dengan sebab itu bulan ini adalah bulan yang patutnya kita kena tanya, ataupun as-salafus salih dulunya, bulan Rajab ini adalah bulan yang kita seolah kata tanya kebaikan dan mulai nak start untuk kita nak ada kebaikan. Untuk beberapa hari laginya kita nak terima bulan yang paling baik sekali sepanjang tahunnya, iaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat daripada Allah Ta'ala, penuh dengan maghfirah, keampunan, penuh dengan itqum minan nar, kebebasan daripada api neraka. Bulan yang Allah Ta'ala kita semuanya akan kena puasa fardu. Maka tak boleh jadi kalaulah kita nak masuk bulan Ramadan, kita nak start puasa selalu dah pada Ramadan, bulan lain, bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita tidak nak cuba latih warm badan diri kita dulu, sama ada siyam puasa, sama ada qiyam mayam malam. Apabila kita masuk bulan Ramadan, setiap hari kita puasa 30 hari, malamnya kita maya qiyam Ramadan 30 hari, boleh jadi kita akan mepeh, kita akan habis rank, kita akan letih penat juga, kerana kita tak latih dia, belum nak kita nak sampai kepada bulan Ramadan al-Mubarak. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, ada beberapa kelebihan yang sebut banyak sana hadis itunya kepada Nabi SAW, bahawasa bulan Rajab ini pun ada juga kelebihan puasa hari-hari mana yang tentu, cocong hari, dan juga ada juganya qiyam pada malam mana tertentu, dan juga sebagainya. Sebenarnya seorang ulama yang namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang meninggal dunia pada tahun 852 Hijrah, ulama hadis dan juga dia ulama fiqh, dan juga dia bermuzhab dengan mazhab Syafi'i. Dia karya satu kitab nama dianya Fadlul Ajab Fima Warada Fi Fadli Rajab. Kelebihan ataupun sebuah kitab yang dia tak namanya Al-Ajab, kejut sikitlah apa hadis-hadis yang sebut mengenai dengan kelebihan pada bulan Rajab. Salah satu benarnya, yang mana hadis ini Ibn Hajar sebut lagi, katanya wa ammal ahadits al-waridah fi fadl Rajab, kesimpulannya berserup. Dia wari satu hadis sakut dengan puasa, wari sakut dengan qiyam, wari sakut dengan berapa sahaja kelebihan yang ada sebut dakwa dia, katanya Nabi SAW sebut, dia mari hipung boh lagi tak ni, buat kajian dan buat wicai dan juga wipak hadis demi satu sehingga dianya bersuruh, katanya wa ammal ahadits al-waridah fi fadli Rajab fayanqasimu ila qismain, dan juga semua hadis yang ada kelebihan, tuk hadis ti รายงานถึงความประเสริฐของเดือนระญับโดยเฉพาะ sama ada ความประเสริฐ itu sakut dengan puasa cak jongวันใดวันหนึ่งในเดือนระญับ sama ada ความประเสริฐ itu tu เจาะจงกิยามการละหมาดกลางคืนในค่ำคืนใดเป็นการเฉพาะ และความประเสริฐอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเดือนระญับini ni, semua hadis itu tuแบ่งออกเป็นสองประเภท satunya ถ้าไม่ใช่เป็นหะดีษที่ฎออีฟก็จะเป็นหะดีษที่เมาฎูหรือเป็นหะดีษปลอมที่ถูกอุตริขึ้นแล้วก็พาดพิงไปยังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม sana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah katanya Ibnu Hajar serup, katanya hadis yang sebut dalam bulan Rajab ini ada dua jenis saja. Satunya dhaif, yang keduanya iaitu maudhu' ataupun palsu, plam ataupun hadis titu utari kukขึ้นมา dan juga sana dianya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang kita dengar semua apabila datangnya bulan Rajab, iaitu doa masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnad. Kitab Imam Musnad dengan bersanad, ada sanad. Tetapi hadis ininya dan juga orang-orang lain lagi samanya Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman dan juga kitab Fadailul Awqat. Tetapi hadis ini Al-Imam Nawawi
Dia sebut dalam kitab Al-Azkar, dia katanya ini adalah hadis dhaif. Dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali, daripada ulama daripada mazhab Hambali, Nawawi tadi daripada mazhab Syafi'i, Ibnu Rajab Al-Hambali sebut dalam kitab Lataifu Al-Ma'arif, dia katanya hadis ni pun dhaif juga. Dan juga Syekh Al-Albani telah menghukumkan hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalannya tanya katanya kita boleh amal, boleh doa ke tak dengan doa ini? Jawapan dia boleh dengan syarat. Dengan syarat, dengan satunya kita tak boleh nak dakwa ataupun nak sebut kata dia adalah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana peringkat dia sampai ke dhaifun jiddan. Dhaif teruk. Yang keduanya, kalaulah kita nak sebut kata ini adalah hadis daripada Nabi. Ada soalan katanya, apabila dia adalah hadis yang tak sahih daripada Nabi, kenapa dia ada sebut di dalam kitab Musnad Imam Ahmad? Apa adanya sebut dalam kitab Musnad Imam Ahmad, bahkan Imam Ahmad adalah ulama hadis yang besar, mengapa hadis yang banyak? Tetapi ingatlah katanya, Imam Ahmad sebut ataupun bubuh hadis tu dalam kitab dia pun tidak maksud kata hadis semua yang berada dalam kitab Musnad itu adalah hadis yang sahih. Tetapi Imam Ahmad bubuh hadis itu dengan bersanad. Itu cukup habis amanah dia. Apabila ada sanad, orang belakang mari tengok sanad inilah kalau nak tahu katanya hadis sahih ke tak sahih daripada Nabi SAW. Yang keduanya, kalau kita nak sebut juga katanya dia adalah daripada Nabi, kita pasti campenti catang box tanah hadis ni katanya tidak sahih daripada Nabi SAW. Dan juga yang terakhirnya sebenarnya minta keberkatan,ขอความบารอกะห์นี่สามารถขอได้ทุกเดือนไม่ได้เจาะจงเฉพาะในเดือนRajab ataupunเจาะจงpada bulan Ramadan ataupun bulan Sya'ban sahaja. Bahkan bulan Muharram kita boleh minta doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma barik lana fi Muharram, fi Safar, dan juga bulan-bulan yang lain. Kerana keberkatan Allah Ta'ala itu tu buka setiap masa, setiap waktu, dan juga boleh kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua. Hadis yang keduanya, iaitu hadis, salah satu hadis juganya yang dakwa katanya Nabi SAW sebut, iaitu hadis yang berbunyinya inna fil jannati nahrun yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di dalam syurga ada satu sungai yang namanya sungai nama Rajab. Menam nesawanti micewa Rajab. Gapo dia kelebihan itu tu? Ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asan. Warna dia, sungai dia tu sinam putih lebih daripada tusu lagi. Dan juga rasa dia, rocat dia itu tu manis lebih daripada madu lagi, nampung lagi. Wa man shama yawman fi sabilillah, man shama min Rajabin yawman, sesiapa yang dia puasa pada bulan Rajab ini satu hari dia, satu hari saja, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala saqahu Allahu min dzalika an-nahar, nescaya pada hari kiamat Allah Ta'ala akan dia ni boleh minum air daripada sungai itulah, iaitu sungai yang namanya Rajab. Warna putih lebih daripada tusu, rasa dia manis lebih daripada madu lagi. Itu hadis yang sebut mengenai dengan puasa satu hari pada bulan Rajab, yang mana Ibnu Hajar dan juga Al-Imam Az-Zahabi, Syekh Al-Albani sendiri telah menghukumkan hadis ini adalah hadis batil. Hadis batil ni mana katanya hadis palsu, tidak sabit daripada Nabi SAW, yang hukum dia ni dhaif teruk sampai ke peringkat palsu, iaitu tak sahih ataupun palsu daripada Nabi SAW. Hadis yang ketiganya, iaitu salah satu ibadat yang kena pada minggu-minggu pertama, minggu mula-mula, Khamis yang pertama, malam Jumaat. Apabila masuk bulan Rajab, akan ada satu ibadat yang direkodi, yang juga diamalkan, iaitu namanya solat ar-raghaib. Solat ar-raghaib, cara dia tu semaya balas mana? Semaya dianya, semaya hanya 2 rakaat. Semaya di antara waktu dianya, iaitu semaya di antara semaya Maghrib dengan semaya Isya.
malam Jumaat yang pertama pada bulan Rajab. Setiap rakaatnya satunya baca suratul Fatihah. Dan juga selepas surah Fatihah, inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Dan juga selepas daripada tu qul huwallahu ahad 12 kali. Dan juga selepas daripada tunya solawat juga katanya 70 kali. Dan juga sujud, apabila sujud katanya subuh quddus rabbul malaikati warruh 70 kali. Bangun daripada sujud, duduk di antara dua sujudnya, suruh kata rabbighfir warham amma tajawaz innaka antal azizul a'zam 70 kali. Dan juga sehengganya selepas daripada sudah 2 rakaat yang kedua pun buat balatu, sudah semaya sudahnya minta doa apa sahaja yang nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa dia, walaupun dosa dia banyak sama dengan buih duk ada dalam fong namอยู่ในทะเล ataupun จำนวนเม็ดทรายทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้ ataupun banyak sama dengan daun kayu semua yang ada dalam dunia ini. Dan juga pada hari kiamat nanti dia akan dapat boleh beri syafaat. Allah Ta'ala ให้สิทธิพิเศษกับเขาเนี่ยสามารถให้ชาฟาอะห์ให้กับเครือญาติครอบครัวของเขาได้มากถึง750 คน Ini hadis yang dipelsu ataupun dakwa katanya dia adalah daripada Nabi SAW. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Majmu' dia katanya hadhihi bid'atun munkaratun ashaddu inkar. Hadhihi bid'atun qabihatun munkaratun ashaddu inkar, dia kata. Sesungguhnya amalan ini adalah amalan bid'ah yang sangat orang panggil tu narang kiat tisut. และไม่สามารถตอบรับได้เลย นี่adalah perkataan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berlaku bilanya semaya raghaib ini? Berlaku pada tahun 448 Hijrah. Berlaku kali yang pertamanya pada tahun 448ในปีที่448ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ยุคสมัยของท่านนบียุคสมัยของซอฮาบะห์ยุคสมัยของตาบีอีน dan belakang selepas daripada 300 tahun yang pertama dah. Orang mula-mulanya sebab dianya seorang namanya Abul Hamra, Ibnu Abil Hamra. Dia ni adalah biasanya bukit orang daripada Baitul Maqdis ataupun kawasan Masjid Al-Aqsa. Orang nak berhenti tapi masuk mari semaya di Baitul Maqdis. Suara dia tu sedap. Biasanya dia maya suara dia ya. Apabila semaya suara sedap orang lain dengar, orang lain pakat mari turut dia. Pertama sekalinya semaya pada bulan Syaban, pada malam nisfu Syaban. Sehingga pertanakan dia pada tahun 480 tu mari semaya pada semaya malam Jumaat yang pertama, minggu yang pertama pada bulan Rajab. Sehingganya seterus sampai kepada sekarang lah ni pun ada lagi beberapa golongan orang Islam yang sedang duduk beribadat dengan ibadat yang namanya solat rawatib ini. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, ibadat yang Allah Ta'ala nak terima itu je dengan 2 syarat yang kita telah tahu. Satunya pasti kena ikhlas kepada Allah Ta'ala, yang keduanya pasti kena betul dengan sunnah Nabi SAW. Biasanya syaitan dia tak jong nak kita boleh amal ibadat pada masa yang lebih baik. Apabila masa yang lebih ada kelebihan seperti Ramadan, ataupun masa yang lain, walaupun Ramadan tak boleh sekat pun dengan cara yang lain, masa yang lain syaitan pun selalu bercakap nak sekat manusia tak sewi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada masa yang tidak ada kelebihan, syaitan akan bisik suruh kita ni palsu, suruh orang Islam beberapa golongan palsu, pelam kapras kenma dan juga dakwa aucai Syauban, kata itunya daripada Nabi SAW. Itu kerjaan syaitan. Walaupun kalau tak boleh sekat, tak boleh sekat ibadat supaya dengan sekat tak saya buat ibadat, dia akan sekat suruh buat ibadat juga tapi tak serupa dengan Nabi SAW. Satunya sekat tak serupa dengan Nabi, yang kedua kalau kacau nak ibadat juga payah plak dan tak serupa dengan Nabi SAW. Ulama sebut banyaknya apabila
satu orang Islam dia amal, dia buat dengan amalan-amalan yang tidak asal daripada Nabi, sunnah yang ada pada tubuh dia pun akan hilang demi satu juga, kerana cinta sangat kepada amalan-amalan bid'ah yang bukan daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, katanya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa raddun, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang dia rajin ibadat kepada Allah Ta'ala, tetapi rajin dengan tidak berdasar daripada ilmu, tidak ada ilmu kata ibadat itu tu, amalan itu tu adakah sahih daripada Nabi ataupun tidak, maka amalan itu kalaulah tidak berdasar daripada Nabi, amalan itu saja penat. Kalau penat pun penat saja, kalau letih pun letih saja, kerana Allah Subhanahu wa taala tak akan terima amalan itu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan yang Allah Ta'ala nak terimanya iaitu kena jadi ahsanu amala, dan juga ahsanu amala itu tu kena ada amalan yang sangat ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan juga sangat betul ataupun pasti kena betul dengan Nabi SAW. Ni kau pencinglah sunnah Nabi itu tu semua teracang. Kita nak amalan satu amalan, gitimai dulu di atas teracang itu, katanya betul ke tak dengan Nabi SAW. Kalau tak betul, buat tu baik, dicari amalan lain yang akan betul dengan sunnah Nabi, barulah kita amal. Mudah gitu ya. Masalahnya kita suka kepada amalan yang boleh pahala yang banyak, kelebihan yang banyak, dan juga tak kira-kira katanya itu sungguh kedak daripada Nabi SAW. Amal saja tak cukup, sahabat pula benda itu, dan juga dakwa katanya daripada Nabi. Dan juga bahaya apabila kita sebab benda itu belum nak cek katanya Nabi sebut kedak, Nabi kecek sungguh kedak. Kerana asalnya Nabi senyap, kalau nak raya kata Nabi kecek kan mai kuat prasa ning tong au lak tan ma, kena cek katanya ถูกต้องจริงไหมจากท่านนบีพูดจริงไหม apabila kita tak cek, kita sebar selalu dah, kita sebar dan juga hadis itu palsu daripada Nabi, seolah-olah kata kita salah satu orang yang telah dusta ke atas Nabi SAW, kohok syaitan Nabi, waliyadzubillahi min dzalik. Dan juga orang yang dusta ke atas Nabi berat, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja bohong kepada Nabi telah ambil tempat dia di dalam neraka pada hari kiamat nanti. Orang yang suka sebar belum cek dengan satu hadis Nabi, nampak nama Nabi tak cek, sebar selalu dah salah lain, copy one, kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Nabi kata cukup satu orang yang dia jadi orang yang dusta, jadi orang yang berdosa, sebar semua belaka yang dia dengar tanpa katanya cek kata itu adalah daripada Nabi ataupun tidak. Itu adalah hakikat sebenar ibadat kita. Dengan sebab itu pada bulan Ramadan tidak ada kelebihan apa. Tidak ada kelebihan apa sahaja yang sabit daripada Nabi SAW. Tapi tidak maksud katanya tidak menggalak kita puasa sunat lebih banyak. Qiyam ada pada bulan Rajab ataupun Syaban, kerana kita sedia tiam tua untuk nak terima bulan yang kita akan dapat maghfirah, rahmat dan juga itqu minan nar, iaitu bulan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اهد شبابنا وفتياتنا واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.